Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah في هذا اليوم سنواصل الدرس اليوم في قسم النحو تحت الموضوع الحال المفرد. ما هو التعريف للحال المفرد؟ الحال المفrad bermakna kalimah yang diterjemahkan situasi pelaku atau objek dan diterjemah sebagai dalam keadaan. Saya ulang. Al-halul mufrad ialah kalimah yang menjelaskan situasi pelaku atau objek dan diterjemah sebagai dalam keadaan. Misal, yaqra'u at-talibu al-jaridata jalisan. Kalimah jalisan yadullu 'alal hal. Kalimah jalisan merujuk kepada hal. Maksudnya ialah pelajar itu sedang membaca surat khabar dalam keadaan duduk. Kalimah jalisan itu adalah kalimah yang menjelaskan situasi at-talibu itu, iaitu membaca surat khabar dalam keadaan duduk. Ayuhat tullab, fi kitabil madrasah lisanatil khamisah, dalam buku teks pada muka surat 190 ada beberapa contoh bagi al-halul mufrad beserta i'rabnya. Murid-murid yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita pergi kepada contoh, sila lihat 3 perkara yang penting supaya kita tahu apa yang dimaksudkan dengan hal. Yang pertama ialah cara membina hal, iaitu dengan membina ismul fa'il. Yang kedua, kedudukannya biasanya di hujung ayat. Dan yang ketiga, hukumnya sentiasa mansub. Kita lihat kepada contoh. Contoh yang pertama, yaqra'u at-talibu al-jaridata jalisan. Maksudnya pelajar itu sedang membaca surat khabar dalam keadaan duduk. Kita lihat bagaimana datangnya kalimah jalisan. Itu datangnya daripada isim fa'il jalasa. Kemudian biasanya hal berada di hujung ayat dan hukumnya mesti sentiasa mansub. Sebab itu dibaca dengan jalisan, mansub bil fathah. Contoh yang kedua ialah yaqra'u at-talibu al-jaridata qa'iman. Maksudnya ialah pelajar itu sedang membaca surat khabar dalam keadaan berdiri. Yang mana hal qa'iman. Bagaimana kita tahu? Antaranya ialah dia mesti ada ketiga-tiga ciri ini dibina secara ismul fa'il daripada kalimah qama. Yang kedua biasanya berada di hujung ayat. Dan yang ketiga dibina secara mansub, dibaca secara qa'iman, tidak dibaca dengan qa'imun ataupun qa'imin. Maka kalau menepati 3 syarat ini, maka itu adalah hal mufrad. Contoh yang lain pula ialah murid-murid mesti perlu ingat hal mufrad mesti mempunyai 3 syarat tersebut. Seterusnya saya berikan 2 contoh soalan untuk kita jawab bersama.
Soalan yang pertama, apakah hal bagi tempat kosong tersebut yang membawa maksud pelajar itu sedang membaca surat khabar dalam keadaan tersenyum? Kalimahnya ialah ibtasama. Bagaimana caranya? Iaitu mesti menepati 3 ciri tersebut, iaitu dengan membina isim fa'il dia dahulu, kemudian kedudukannya biasanya berada di hujung, dan yang ketiga mesti dalam keadaan mansub. Jawapannya ialah mubtasiman. Apabila fi'il yang lebih daripada 3 huruf hanya tambah mim summa kasrah qabla al-akhir. Tambah mim dan kasrah sebelum akhir. Maka jawapannya ialah mubtasiman. Yang kedua ialah kalimahnya ijtahada. Pelajar itu sedang membaca surat khabar dalam keadaan bersungguh-sungguh. Maka jawapannya apa dia? Jawapannya ialah mujtahidan. Kenapa mujtahidan? Maka hal mufrad mesti dibina secara isim fa'il. Berada di hujung ayat dan mesti dalam keadaan mansub. Kalau lebih daripada 3 huruf, maka tambah mim summa kasrah qabla al-akhir. Yaqra'u at-talibu al-jaridata mujtahidan. Murid-murid yang dirahmati Allah sekalian, maka sama-sama kita lihat contoh-contoh yang lain. Sebelum itu, sebagai perhatian kepada murid-murid sekalian, hal juga berubah mengikut bilangan dan jantina, dan hukumnya adalah sentiasa mansub. Maka sebut sahaja hal, maka hukumnya adalah sentiasa mansub. Maka kita lihat contoh yang pertama. Yaqra'u at-talibu al-jaridata qa'iman. Bagaimana i'rab bagi qa'iman? Kita lihat menepati tak 3 syarat tersebut? Dibina secara isim fa'il, kemudian mestilah berada di akhir ayat, dan yang ketiga kita lihat barisnya secara mansub. Maka apakah i'rabnya? I'rabnya ialah hal mansub bil fathah. Limadha bil fathah? Li'annahu mufrad. Yang kedua iaitu yaqra'u at-talibani al-jaridata qa'imaini, yang membawa maksud sedang membaca 2 orang pelajar lelaki itu surat khabar dalam keadaan berdiri. Apakah i'rab bagi qa'imaini? I'rabnya adalah hal mansub bil ya. Limadha bil ya? Li'annahu musanna, 2 orang pelajar lelaki. Maka kita lihat contoh yang ketiga, hampir sama contohnya. Yaqra'u at-tullabu al-jaridata qa'imina. Apakah i'rab bagi qa'imina? Iaitu hal mansub bil ya. Limadha bil ya? Li'annahu jama' muzakkar salim. Sebelum saya teruskan kepada contoh yang keempat, perhatikan. Bagi 2 orang dan juga jama' ataupun ramai, maka i'rabnya adalah hal mansub bil ya. Hampir sama. Apa bezanya? Bezanya iaitu baris di antara kedua mereka. Kalau 2 orang dibaca secara qa'imaini, kalau ramai qa'imina. Contoh yang keempat ialah taqra'u at-talibatu al-jaridata qa'imatin, yang membawa maksud
sedang membaca pelajar-pelajar perempuan itu surat khabar dalam keadaan berdiri. Maka apakah i'rabnya? I'rabnya ialah hal mansub bil kasrah. Limadha bil kasrah? Li'annahu jama' muannas salim. Maka murid-murid yang dirahmati Allah sekalian, maka kalau jama' muannas, maka i'rabnya adalah mansub bil kasrah. Mansub sahaja, maka untuk jama' muannas salim bil kasrah. Saya minta murid-murid salin contoh ini supaya contoh ini boleh menjadi panduan bagaimana untuk membina contoh-contoh hal dalam keadaan yang berbeza. Ayuhat tullab, iftah safhah mi'ah wa wahidun wa khamsun, iqra al-jumal wa ayin hal fiha. Bacakan jumlah-jumlah tersebut dan tentukan yang mana hal di dalamnya. Pada muka surat 152, iqra al-jumal wa ta'arraf ila hal wa alamatil i'rab. Bacakan jumlah-jumlah berikut dan kenal pasti yang mana hal, kemudian apakah alamat i'rab tersebut. Seterusnya ialah iqra al-kalimat al-hamra biharakatin sahihatin wafqal qawa'id al-lughawiyyati as-sahihati. Bacakan kalimah-kalimah yang berwarna merah dengan baris yang betul berdasarkan kaedah bahasa Arab yang betul. Wa akhiran kawin ma ya'ti awalan jumlah fiha hal mansub bil fathah, thaniyan jumlah fiha hal mansub bil ya', salisan jumlah fiha hal mansub bil kasrah. Sekadar itu sahaja untuk pembelajaran kita pada hari ini.